A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul dalam kelas PDPR secara online untuk pendidikan Islam pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita di bawah topik istinja suatu tuntutan. Diminta kepada semua pelajar untuk membuka buku teks muka surat 113 untuk meneruskan sesi pembelajaran kita pada pagi ini. Terlebih dahulu, Ustazah ingin menyatakan tentang topik-topik yang akan kita bincangkan dalam kelas kita pada pagi ini. Okey, yang pertama berkaitan dengan pengertian istinja, hukum istinja, alat-alat istinja dan benda-benda haram yang digunakan untuk beristinja. Tambah lagi, kita juga akan melihat kepada kepentingan beristinja beserta cara beristinja. Okey, sebelum tu Ustazah nak tanya, adakah ada dalam kalangan kita ni yang faham apakah yang dimaksudkan dengan istinja? Okey, istinja merupakan perbuatan membersihkan kubul, iaitu kemaluan dan dubur selepas membuang air besar ataupun air kecil dengan menggunakan alat-alat tertentu. Okey, sekejap lagi kita akan pelajari apakah alat-alat tersebut yang boleh digunakan untuk beristinja. Okey, maksudnya istinja ni merupakan perbuatan untuk kita membersihkan alat kemaluan kita selepas kita membuang sama ada air besar ataupun air kecil. Okey, istinja ni dilaksanakan ekoran daripada masalah-masalah tertentu. Contohnya ekoran ketiadaan air. Okey, ketiadaan air menyebabkan perlunya untuk kita beristinja. Di samping itu juga mungkin disebabkan oleh faktor kesihatan. Maksudnya, contoh, jika seseorang yang cedera ataupun yang sakit, jika terkena air, kecederaan ataupun kesihatan dia akan menjadi lebih mudarat. Oleh itu, dalam keadaan tersebut, individu tersebut diwajibkan untuk beristinja. Okey, hukum istinja merupakan perkara sesuatu yang wajib. Wajib ni merupakan sesuatu yang jika kita tidak buat, ia akan berdosa. Okey, kita akan melihat pula apakah alat-alat yang boleh kita lakukan ataupun kita gunakan untuk melaksanakan istinja. Alat-alat beristinja. Air merupakan alat yang terbaik untuk beristinja kerana air dapat menghilangkan warna, rupa, bau dan rasa najis tersebut. Selain itu, batu atau benda-benda kesat juga boleh digunakan untuk beristinja. Okey, air mutlak ni merupakan contoh yang Ustazah dapat bagi. Air mutlak ni seperti air hujan, air paip, air telaga, air salji, air mata air dan juga air embun. Okey, itu semua jenis-jenis air yang kita panggil sebagai air mutlak. Okey, benda-benda kesat seperti kertas, tisu, daun kering, kulit kayu, batu dan kain. Okey, di samping air mutlak tadi, benda-benda kesat seperti yang disebutkan tadi juga boleh digunakan untuk melakukan istinja. Okey, kini Ustazah akan terangkan benda-benda yang haram untuk kita gunakan untuk melakukan istinja. Seperti yang telah terkandung di dalam kitab Sabil Al-Mutadid,
karangan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, terdapat beberapa alat atau benda yang diharamkan untuk digunakan semasa beristinja. Antara ciri-ciri alat yang diharamkan untuk beristinja ialah alat atau benda yang dihormati yang di atas tertulis ilmu-ilmu seperti berikut. Okey, seperti ilmu hadis, fiqh, tafsir, Al-Quran. Jadi, benda-benda yang haram untuk digunakan melakukan istinja dapat disimpulkan di sini semua benda yang tertulis perkara-perkara agama adalah diharamkan untuk digunakan untuk beristinja. Okey, tanpa melengahkan masa, kita akan tengok apakah ia kepentingan istinja. Okey, terdapat pelbagai kepentingan istinja. Antaranya, dengan istinja ia akan menjadikan sah ibadat. Maksudnya kita dalam keadaan bersih, kita laksanakan ibadah dan ibadat kita akan menjadi sah. Maksudnya ibadah yang kita laksanakan itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu juga dengan istinja ianya dapat menggambarkan akhlak mulia orang-orang Islam, di mana Islam amat menitik beratkan akan kebersihan dalam kehidupan. At-taharah merupakan suatu yang digalakkan dalam Islam. Jadi, fahamilah kita bahawa dengan istinja ianya dapat menggambarkan sesuatu yang baik. Dalam pada itu, istinja juga dapat membezakan di antara manusia dan juga haiwan. Okey, bila mana kita membuang ataupun mengotok hajat, kita akan membasuh ataupun membersihkannya. Tetapi binatang, jika ia membuang air besar ataupun air kecil, dia akan membiarkan sebegitu sahaja. Okey, itu menandakan bahawa dengan istinja ianya mampu membezakan di antara manusia dan juga haiwan. Okey, di samping itu juga dengan istinja ia dapat memberi kesihatan dari segi rohani dan jasmani. Okey, dari sudut tubuh badan kita dan juga dari sudut rohaniah kita. Okey, tanpa melengahkan masa, kita akan melihat cara-cara beristinja. Okey, untuk pengetahuan bersama, untuk pengetahuan anak-anak pelajar semua, cara-cara beristinja meliputi 3 cara. Yang pertama, dengan menggunakan batu dan air, dengan menggunakan air, dan yang ketiga menggunakan benda-benda kesat. Okey, Ustazah akan terangkan secara jelas satu persatu berkaitan cara-cara beristinja. Yang pertama, beristinja dengan menggunakan batu dan air. Okey, langkah bersihkan tempat yang keluar najis dengan 3 biji batu atau sebiji batu yang mempunyai 3 permukaan, kemudian basuh dengan menggunakan air mutlak sehingga diyakini bersih. Kaedah kedua ataupun cara yang kedua, dengan menggunakan air mutlak. Langkah-langkahnya, basuh tempat yang keluar najis dengan air mutlak sehingga diyakini bersih dari sudut bau, warna dan rasanya. Kemudian, cara yang ketiga dengan menggunakan batu atau benda kesat. Okey, langkahnya bersihkan tempat keluar najis dengan 3 biji batu atau sebiji batu yang mempunyai 3 permukaan atau dengan menggunakan benda-benda kesat seperti tisu, kulit kayu, kertas, kain, sehingga diyakini bersih.
Sebagai kesimpulannya, istinja merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan bagi individu yang beragama Islam jika mempunyai masalah-masalah yang dihadapi seperti ketiadaan air dan juga faktor kesihatan. Oleh itu, Ustazah harap semua pelajar dapat memahami topik perbincangan kita pada pagi ini dengan baik, dan jika ada sebarang permasalahan, pertanyaan, bolehlah hubungi Ustazah secara terus ataupun boleh WhatsApp secara personal. InsyaAllah Ustazah akan menjawab persoalan-persoalan anda dengan sebaik mungkin. Oleh itu, Ustazah ingatkan sekali lagi, diminta kepada semua pelajar mohon menjawab latihan dan aktiviti yang akan Ustazah sediakan selepas tamat pengajaran kita pada pagi ini. Okey, sekian, terima kasih.